الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Baik. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama bagi meneruskan lagi daurah tafsir kita suratul Hajj. Dan pada malam ini kita baca ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-46. InsyaAllah ayat 42 hingga ayat 46. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
Baik. Kita undur sikit ayat 41. Kita undur satu ayat 41. Ada benda yang kita perlu sebut 2-3 perkara. Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada orang yang ada sifat-sifat keimanan. Bukan hanya mereka muslim, tapi iman yang ada pada tubuh mereka. Kita telah sebut pada kuliah kita yang lepas, alladzina immakkannahum fil ard wa aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Kalau kita tengok makna di sini itu, dan mereka yang mana diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keteguhan kedudukan di atas muka bumi, Allah akan bantu umat Islam dengan Allah Taala beritahu sifat-sifat mereka itu sendiri. Maknanya saya dah baca dah huraian 2-3 perkara yang lepas. Cuma kalau kita tengok dalam mutiara Quran kita itu pada poin yang ke-97. Sama ke tak tahu kita tuan-tuan dengan saya ni. Nah, ada poin bawah tu, kaedah Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin di situ. Yang pertama sekali, kemenangan tidak akan dicapai dengan melupakan sebab-sebab tentang kemenangan itu sendiri. Dan sebab-sebab keimanan itu boleh dilihat dalam suratul Anfal ayat 46-47, surah Rum ayat 47, Ali Imran ayat 200, Al-Maidah ayat 23, An-Nahl 128, Al-Anfal ayat 45. Baik, kalau kita ambil satu Ali Imran ayat yang ke-200 tu, last sekali, yang mempunyai sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan. Kalau kita buka dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200 tu akhir sekali dah. Ayat akhir itu kita akan nampak Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Itu di antara benda yang Allah taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Ni juga merupakan khulasah ataupun kesimpulan daripada surah Ali Imran. Dan ini juga merupakan sebab-sebab keimanan itu Allah Ta'ala tolong tu boleh dilihat ayat 200 ni surah Ali Imran, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu. Bersabar dalam mentaati perintah Allah Ta'ala, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kamu. Itu syarat kemenangan juga, kesabaran tu. Warabitu, dan bersiap sedia. Rabitu ni maknanya membuat persiapan. Ayat ni nak beri isyarat bahawa kita kena sedia untuk berperang dengan musuh kita. Dan hendaklah kita bersedia di kawasan-kawasan perbatasan di antara negeri-negeri kita ni, di antara negara dengan negara yang lain. Kita kena sentiasa dalam keadaan bersedia dan menjaga negara daripada ceroboh oleh anasir-anasir yang jahat. Apabila diseru sahaja oleh pemerintah untuk berjihad, kita kena berjihad apabila kita telah pun ada persiapan dan persediaan. Wattaqullah, dan takutlah kamu pada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Sebab ni mudah-mudahan kamu dapat kejayaan di hari akhirat kelak. Dan banyak lagi dia sebut tu. Surah Al-Anfal contohnya pada ayat yang ke-45. Kita boleh tengok juga surah Al-Anfal yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-45. Juga berkisar kepada berkenaan dengan keteguhan dan juga keimanan yang menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala menolong satu-satu puak, terutamanya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, hai orang-orang beriman, Allah Ta'ala beri semangat nasihat kepada orang beriman yang akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
idza laqitum fi'atan fathbutu, apabila kamu memerangi pasukan musuh maka berteguhlah kamu. Ayat ni nak mengingat kepada kita bahawa apabila berkumpulan kita berhadapan dengan musuh, jangan lari. Kita berdepan dengan keadaan yang baik. Wadhkurullaha katsira, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Selain daripada kaki, meneguhkan kaki supaya dalam keadaan peperang tidak lari daripada peperangan, kita minta juga Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga wadhkurullaha katsira, ingat pada Allah Taala banyak-banyak bahawa pertolongan itu datang daripada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu juga mendapat kejayaan. Kalau kita buka juga suratul Maidah, dia sebut suratul Maidah ayat yang ke-23 pun semacam juga. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam suratul Maidah ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23 kita buka surah Maidah ayat 23 pun Allah Ta'ala sebut perkataan-perkataan faqala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa 'ala Allahi falyatawakkal in kuntum wa 'ala Allahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang bermaksud, berkatalah dua orang di antara orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Ada dua orang beriman di kalangan Bani Israel yang berani bercakap. Seorang bernama Yusha' bin Nun dan seorang yang nama Kalib. Ni cerita yang panjang. Udkhulu alaihim, serbulah mereka melalui pintu gerbang kota itu. Mereka suruh masuk berperang, serang melalui pintu kota. Fa idza dakhaltumu, bila masuk nescaya kamu akan menang. Wa 'ala Allahi falyatawakkal, mungkin bertawakal, bersabar, tawakal. Itu semua semisal dengan ayat yang kita bacakan, ayat 41. Itu poin yang pertama. Kita ambil poin yang ketiga, 1, 2, 3. Menurut Ibnu Taimiyah, jika kaum muslimin dalam keadaan lemah dan musuh mengalahkan mereka, maka penyebab utama adalah dosa dan kesalahan mereka sendiri. Ini mungkin kerana berlebihan dalam ibadah lahir dan batin, atau keberanian mereka melanggar syariat secara lahir dan juga batin. Ibnu Taimiyah sebut, jika orang Islam ni kalah, maka kesalahan itu ada pada orang Islam itu sendiri. Mungkin dia tidak kuat akidah satu, dan dia tidak jaga amalan dia, terutamanya amalan yang bersangkut paut dengan amal ibadah yang menjadi sunnah Nabi SAW. Tengok poin yang keempat. Menurut Syekh Umar Falampuri, Allah akan membantu kita apabila kekuatan iman wujud dalam kehidupan kita. Dia kata Allah akan bantu apabila kekuatan iman wujud dalam kehidupan kita. Apabila kekuatan iman itu, apakah kekuatan iman itu? Ia bermaksud kita mengagungkan Allah dan membesarkan Allah dengan lidah dan hati kita. Sebagaimana yang kita baca ayat tadi, wadhkurullaha katsira, sebut nama Allah banyak-banyak. Maknanya pertolongan yang Allah Ta'ala nak beri kepada orang Islam apabila berhadapan dengan musuh-musuh Allah Ta'ala, iaitu pertolongan apabila orang tu ada akidah. Ada akidah. Akidah merupakan sumber kekuatan orang Islam. Akidah merupakan sumber kekuatan bagi seorang Muslim yang nak berhadapan dengan musuh-musuh Islam, yang mana tidak mungkin mereka lari daripada medan perperangan apabila mereka itu dalam keadaan akidahnya betul. Baik. Juga poin yang akhir kita tengok, kita baca ringkas-ringkas aja. Poin seterusnya itu, menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti, umat Islam sekarang bukanlah muslimin yang diberi janji kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana surah dalam Al-Mu'min ayat 31, Ibrahim 13, 14, An-Nur 55. Apabila mereka tulus beriman kepada Allah, maka mereka tak ada syirik, maknanya benar dalam merealisasikan ajaran syariat, maknanya ikut sunnah. Tauhid ada, sunnah buat, tentu Allah akan menjadikan mereka kemudi dan kepimpinan kehidupan di tangan mereka. Maknanya sebab umat Islam lemah pada hari ini kerana akidahnya lemah dan tidak berbalik kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara sebab-sebab yang utama yang boleh kita nampak. Poin 41. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-42 perbincangan kita. Baik. Dari ayat 42 ni sehingga ayat 62, kalau kita kira. Kalau kita tengok ayat ni sampai ayat 62 merupakan tajuk yang keempat yang besar dalam ayat dalam Al-Quran.
Dia adalah mengandungi ancaman yang berbentuk kebinasaan. Maka Allah Ta'ala menyebut bagaimana kaum-kaum terdahulu dan kota-kota terdahulu yang diranakkan oleh Allah Ta'ala kerana mereka tidak mahu beriman kepada Allah. Allah juga nak beri jaminan orang yang beriman dengan janji berhijrah ataupun berkorban diberi balasan syurga yang besar oleh Allah. Ayat ni merupakan ayat takhwif duniawi dan juga ayat tasliyah. Takhwif duniawi maknanya warning atas muka dunia apa yang berlaku kita boleh kita tengok, dan juga pujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in yukadzibuka, dan jika mereka orang musyrik itu mendustakan kamu wahai Muhammad, faqad kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Thamud, maka sesungguhnya telah mendusta juga sebelum daripada kamu kaum Nuh, kaum 'ad, kaum Thamud. Ia perkara biasa wahai Muhammad. Maka wahai Muhammad, jikalau orang tolak apa yang kamu sebut ini adalah perkara yang biasa, kerana Allah Ta'ala beri contoh. Kaum 'ad, kaum Thamud dulu pun pernah berlaku demikian. Kaum mereka menolak sehingga Allah Ta'ala menurunkan bala kepada kaum tersebut. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan 'ad dan juga kaum Thamud? Sebagaimana kita telah sebut dalam kuliah yang lepas, bahawa kaum 'ad, kaum Thamud ini adalah satu kaum yang mereka boleh nampak kesan kebinasaan mereka, dan orang Mekah tu sendiri adalah mereka tu tahu berkenaan dengan kaum 'ad dan juga kaum Thamud. Mereka tengok negeri yang mana kaum 'ad, kaum Thamud. Sebab itu dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala sebut, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad. Itu di antara ayat-ayat yang berbentuk fikiran. Allah Ta'ala suruh orang Mekah ni berfikir macam mana telah aku buat kepada 'ad, kepada Thamud. Maka jangan bersedih wahai Muhammad bila dakwah kita kena tolak. Maka orang yang bawa jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperingatkan supaya jangan bersedih apabila dakwah itu ditolak, kerana ada dah orang yang menolak dakwah Nabi-Nabi belum daripada ini. Macam Allah Ta'ala cerita dalam surah Yasin pun begitu juga. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Itu semua adalah salah satu daripada cerita yang kali yang ketiga Allah Ta'ala utus Rasul. Mereka juga tolak. Mereka tolak juga. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'at. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin dah. Siapalah ittabi'u man la yas'alukum, siapalah waja'a min aqsal madi, belakang-belakang. Sehingga Allah Ta'ala buat keputusan. Keputusannya iaitu apabila mereka tolak juga, sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Aku buat satu tempikan pada mereka, azab mereka, habis mereka bergelimpangan mati, dengan sebab mereka menolak Rasul-Rasul yang Allah Ta'ala utuskan kepada mereka sendiri. Lalu Muhammad, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Muhammad dan kepada orang yang bawa sunnah Nabi SAW, supaya jangan sedih, supaya jangan bimbang, supaya ingat bahawa Rasul-Rasul terdahulu ancaman yang Allah Ta'ala bagi juga sama dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada musyrikin Mekah. Maka manusia yang hati dia dibuka oleh Allah Ta'ala, dia fikirlah, kerana kaum 'ad, kaum Thamud ni satu kaum yang mereka sendiri pun nampak depan mata mereka mana kesan dia, yang kata hebat, yang kata boleh buat rumah, sama kata boleh tebuk bukit semua sekali, tak ada apa satu pun, tak ada apa pun tinggal, kita kata tak ada apa pun tinggal. Kesan dia boleh kita nampak pada hari ini sendiri. Orang Mekah, Allah Ta'ala suruh fikir. Baik, itu ayat 42. Bila ayat 43 ni Allah Ta'ala sebut satu perkara, iaitu Allah Ta'ala beri tangguh azab. Ayat ni contoh nombor satu sekali, 43 ni, ayat ni sebagai contoh golongan yang menentang Rasul. Macam mana golongan yang menentang Rasul alaihi wassalatu wassalam. Disambung takhwif duniawi, warning atas muka dunia. Allah Ta'ala sambung. Allah Ta'ala kata apa? Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Dan kaum Ibrahim, kaum Lut. Diingatkan kembali kisah Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ni Nabi yang tidak asing lagi bagi masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah itu sendiri yang mengakui bahawa mereka adalah orang yang mengikut
syariat Nabi Allah Ibrahim. Jadi takkanlah kamu lupa wahai orang Mekah bagaimana tauhid Nabi Ibrahim. Ibrahim yang kamu sanjung tu sendiri bawa tauhid mereka juga ditentang. Sepatutnya kamu kena ikut Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad ni anak cucu Nabi Ibrahim sama macam kamu juga, dan membawa tauhid sama dengan Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran siapa sebenar Nabi Ibrahim ni, dan dia pegang akidah apa sebenarnya yang Nabi Ibrahim pegang. Akidah apa yang sebenarnya Nabi Ibrahim pegang? Bukan akidah sembah berhala macam musyrikin Mekah, tidak. Itu yang pertama, Ibrahim. Nabi Lut juga orang musyrikin Mekah kenal kerana Nabi Lut adalah anak saudara bagi Nabi Ibrahim. Orang-orang Arab Mekah juga kenal bagaimana Allah Ta'ala hancurkan negeri mereka dan bagaimana Nabi Nuh ditentang oleh kaum dia. Itu salah satu daripada benda yang supaya ingat kembali kisah lama. Kenapa? Kerana perangai manusia tu zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Lut ke menentang Nabi ni perangai sama. Jadi orang Mekah yang menentang Nabi kena ingat, perangai kamu ni lebih kurang, aku ni Nabi melawan. Tu orang panggil takhwif, untuk warning untuk orang lawan Nabi. Pujukan untuk Nabinya, wahai Muhammad, Nabi-Nabi dulu pun kena lawan macam orang lawan kamu pada hari ni. Kamu jangan bimbang, satu ayat tapi ada dua ditujukan dua bahagian. Yang pertama musyrikin Mekah nak lawan Nabi, ingat ada orang kena siksa kerana lawan Nabi, ada orang dihancurkan kaum dia kerana lawan Nabi, ada orang yang mana dia tidak ada baka lagi di atas muka dunia ni kerana dia lawan Nabi. Itu bagi musyrikin Mekah warning dia. Bagi Nabi Muhammad, orang lawan kamu Muhammad, maka tidak pelik kerana ada dah orang lawan belum pada ni. Saudara-saudara kamu termasuklah bapa agama ini itu Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Lut, dan juga Nabi-Nabi yang lain disebut sebelum pada ni. Semua dia lawan. Lalu lawan ini satu benda yang biasa dah fitrah. Sebab tu kita kata hak dan batil ini dia akan al-haq wal batil, perkara yang benar dan perkara yang batil, dia akan berlawan sampai akhirat. Sampai akhirat. Nabi Isa turun, Imam Mahdi mari pun hak dengan batil. Hak dengan batil. Bai'ah dengan Imam Mahdi, apa yang kita bacalah hadis, semua tu orang yang benar membai'ah Imam Mahdi. Orang yang mempersiapkan dirinya untuk mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melawan musuh-musuh. Maka Nabi Isa alaihissalam maka turun Al-Mahdi sebagai pemimpin. Nabi Isa nak akan bawa syariat Nabi Muhammad, dan dialah yang akan bunuh orang yang paling jahat atas muka dunia, Dajjal. Itu cerita yang panjang. Cerita yang panjang. Yang mana cerita itu akan berlaku. Akan berlaku. Tapi kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita dimatikan oleh Allah sebelum harinya cerita itu. Sebab apa? Kita takut kita tidak tertahan dengan fitnah Dajjal yang begitu berat. Hak Dajjal, hak kecil-kecil ni pun ada manusia hak ikut dah. Apatah lagi Dajjal betul-betul bawa dengan tentera dia mari, Allahu Akbar. Tak boleh nak bayang. Allahu Akbar. Sebab tu dunia ni akan mengalami huru-hara selagi mana manusia tidak ambil apa yang Allah Ta'ala nak di atas muka dunia. Dia duduk huru-hara situ. Sebagaimana seorang pesakit yang tidak mahu makan ubat ikut cara doktor dia, tubuh dia tu jadi huru-hara lah. Orang suruh makan ubat 3 kali sehari, dia makan sekali sehari. Obat darah tinggi contoh, doktor suruh makan hari-hari, dia makan seminggu sekali. Huru-hara. Maka ubat kepada roh manusia ni Quran. Selagi mana kita semua tidak ambil Quran sebagai pedoman hidup kita, tidak ambil sunnah sebagai perkara asal dalam hidup kita, duduk huru-hara situ. Duduk huru-hara situ. Kalau kita tengok laporan daripada PBB contoh, PBB ni tak boleh pakai sangat laporan dia dengan COVID yang berlaku dan melanda pada hari ini. Tahun depan dia kata adalah tahun yang kita sebut sebagai krisis makanan sedunia.
krisis makanan sedunia. Dan kita nampak beberapa negara yang mengeluarkan beras, contoh Vietnam dan beberapa buah negara lagi. Dia nilaian hasil nak keluar, dia panggil ekspor ke luar negara, dia limitkan. Kerana dia simpan makanan negara dia sendiri. Termasuklah Thailand yang mengeluarkan beras, pulut kita makan daripada Thailand semua sekali. Kerana krisis coronavirus ni bukan sahaja dialami dari sudut orang mati itu, kita kata biasalah, tak ada corona apa orang mati. Nah, tak ada corona apa orang duk mati hari-hari. Nah, kalau kita nak kumpul jumlah kematian tu, mati sakit kecil manis, darah tinggi tu banyak lagi, kata-kata tak? Nak banding coronavirus. Sebenarnya coronavirus ini menyerang ekonomi orang. Menyerang ekonomi, itu yang nombor satu sekali. Sehingga syarikat-syarikat besar terpaksa tutup dia punya syarikat dia. Ini bala tuan-tuan, ini bukan satu benda bala. Bala yang besar yang Allah Ta'ala bagi. Ujian yang dialami oleh penduduk muka dunia ni, kena berhadapan dengan benda ni, yang mana negara yang kaya akan menindas negara yang miskin. Negara yang kaya akan menindas negara yang miskin. Pada ketika itu kita boleh nampaklah macam mana keadaan. Sebab tu apa yang perlu kita buat zaman sekarang ni, kita kena berdoa banyak-banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena berdoa banyak-banyak supaya Allah Taala angkatkan bala ini daripada kita. Supaya Allah Taala buat mari balik kekuatan umat ini kepada kita semua. Nak berhadapan dengan benda ni. Kerana itulah yang mampu umat Islam pada hari ini buat. Kalau tidak, kalau kita pun tak ambil cakna perkara-perkara berkenaan dengan isu umat Islam ni, kita boleh nampak ada yang kelebuluran kerana tidak ada makanan. Sekarang ni pun gelandangan dah ramai dah. Nak banding dengan sebelum daripada ni, kerajaan kena buat keluar modal yang besar. Alhamdulillah kerajaan ambil cakna juga. Taklah sampai jadi macam Yaman. Kalau Yaman teruk tuan-tuan, teruk kalau kita tengok di kem pelarian di Yaman tu, sehingga ya Allah tak ada zat. Budak-budak tu setulang-tulang dengan kulit. Kerana tak cukup makanan. Apatah lagi ni musim sejuk. Nak hadapi musim sejuk. Mereka hadap dengan musim sejuk dengan keadaan yang begitu teruk sekali. Kita tak sampailah negara perang lagi, kita boleh makan lagi pagi-pagi roti canai 2 biji. Nasi lemak lagi tak? Hari nasi kandak. Maka isu-isu tu kadang-kadang kita tak rasa apa. Kita tak rasa apa. Kadang-kadang kita belik jugalah surat khabar, kita tengok isu-isu antarabangsa yang berlaku, keadaan umat Islam. Keadaan umat Islam. Orang kafir tu tak kisahlah, umat Islam yang kena tindas hari-hari. Kita hanya mampu berdoa kepada Allah kerana kita yakin doa juga merupakan senjata bagi orang mukmin. Ayat nombor 44. Allah Taala sambung lagi kisah umat-umat terdahulu. Wa ashabu Madian. Dan penduduk Madian. Siapa dia? Madian ini Nabi Syuaib. Nabi Syuaib pun ada juga umat dia yang menolak. Itu negeri Madian. Jadi Nabi Muhammad ingat, Allah Ta'ala kata Madian, Nabi Syuaib, umat dia tolak juga. Wa kudziba Musa, dan telah didustakan Musa. Nabi Musa juga ditolak oleh umat baginda sendiri, Nabi Musa. Yang paling utama sekali dalam Bani Israel tu, Nabi Musa ni dua keadaan. Firaun satu, lepas tu dalam kelompok dia tu sendiri satu. Habis ujian besar dengan Firaun, seberang laut Allah Ta'ala selamat. Ujian dengan kaum sendiri pula, tersekat di lembah Sinai, di padang Sinai. Padang Sinai tersekat di situ. Tuan-tuan kira lah. Tetapi Allah Ta'ala bagi makanan daripada syurga, al-manna was-salwa. Mereka boring juga makan hari-hari al-manna was-salwa. Mereka minta benda lain pula. Semua itu adalah ujian kepada Nabi Musa. Itu berhadapan dengan kaum sendiri. Sampai tahap bahawa mereka buat lembu, sapi yang boleh bercakap.
Jadi buat oleh As-Samiri, yang disebut sebagai Musa Samiri. Dia kata inilah Tuhan yang Musa lupa untuk sebut pada kita. Ketika mana Nabi Musa pergi terima kitab Taurat, terjadi pula benda begitu. Nak tengok Tuhan, macam-macam Nabi Musa. Sehingga kan setiap juzuk Al-Quran ini mempunyai kisah Nabi Musa. Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4, 5 sampai 30 ni lah ada kisah Nabi Musa. Ulama tafsir kata macam Quran ni turun ke Musa. Turun ke Musa kerana dia berhadapan dengan zaman dia berhadapan dengan Firaun satu hal. Zaman dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala sebut ya ayyuhal ya bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Sampai Tuhan sebut begitu. Wahai bani Israel, ingatlah apa yang Allah Taala beri nikmat kepada kamu. Nikmat tu kita telah baca dalam suratul Baqarah tu. 12 nikmat Tuhan bagi ke dia. Dihalau, Tuhan selamatkan dia. Dibelah laut untuk Tuhan selamatkan dia. Tapi duduk jahat situ. Sampakah hari ni? Saki-baki hak jahat tu sampakah hari ni? Saki-baki hak jahat lah. Hak baik tu jadi nabi-nabi, jadi pengikut nabi-nabi, jadi hawariyun. Jadi pengikut setia nabi-nabi. Begitu juga dengan pengikut setia Nabi Isa. Mereka jadi pengikut nabi-nabi. Tapi hak jahat tu, sampakah hari ni baka dia hak jahat? Hak hidup hari ni, kawal dunia, ekonomi apa, hak jahat tu. Tak habis-habis mereka merosakkan Islam. Tidak habis-habis mereka memfitnah Islam sampai pada hari ini. Dan masa Nabi SAW sudah berinteraksi pada ketika Bani Israel Madinah, dan orang Arab ni dia tahu juga kisah-kisah Nabi-Nabi daripada Bani Israel, sebab dia duduk dengar juga. Hak mari-mari meniaga di Mekah, musyrikin Mekah, ada bercampur dengan ahli-ahli kitab 2-3 orang. Dia dengar apa yang ahli kitab tu bercakap, apa yang ahli kitab tu mengaji. Maknanya nama-nama Musa, Syuaib, kaum Ad, kaum Samud, Madian, mereka biasa dengar. Kalau mereka tak biasa dengar, Allah Ta'ala tak sebutlah Quran ni. Mereka biasa dengar. Dan mereka ada maklumat berkenaan dengan Nabi-Nabi tersebut, dan mereka ada maklumat berkenaan dengan penduduk-penduduk negeri yang telah dibinasakan. Maklumat itu ada. Fa amlaitu lil ladzina kafaru thumma akhadhtuhum, dan aku tangguhkan azab untuk orang-orang kafir, kemudian aku azab mereka. Baik. Ini satu benda yang menakutkan Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita. Itu dia membenarkan orang kafir kufur pada Allah, yang lawan Allah Ta'ala ni boleh buat apa sahaja atas muka dunia ikut suka hati. Sebab baik, fa'amlaitu ni bermaksud, kalau dari segi bahasanya, memanjangkan tali untuk menjerat, untuk jerat. Kita tahan jerat dah, kita tengok ayam duduk situ, kita buat panjang tali. Bila ayam masuklah jerat tu, kita tarik, tarik. Fa'amlaitu di sini maknanya Allah Subhanahu Wa Taala biarkan pelaku dosa duduk, buat apa dia nak, makan apa dia mahu, kezaliman buat apa semua sekali, tak ada masalah. Hidup dengan tak ada syariat, tak ada masalah. Kerana summa akhadhtuhum, kemudian aku akan azabkan mereka. Allah ni Maha Penyabar, As-Sabur. Allah Ta'ala ni amat-amat penyabar. Tuan-tuan bayanglah, di saat Fir'aun dia kata faqala ana rabbukumul a'la, Tuhan, aku Tuhan yang maha tinggi, Allah Ta'ala biarkan dia hidup 40 tahun. Allah Ta'ala biarkan dia hidup 40 tahun. Satu masa yang agak lama. Di saat Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabili rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Nabi Musa punya berdoa kepada Fir'aun tu, ya Allah, sesungguhnya Fir'aun dengan puak-puak menteri-menteri dia ni menggunakan harta benda untuk menyesatkan pengikut aku daripada jalan kamu. Harta benda yang jadi
bahan untuk Fir'aun bersama dengan menteri-menteri dia guna harta benda. Nak suruh orang tengok bahawa harta benda tu benda yang besar, lebih pada akidah yang Nabi Musa bawa. Dia boleh nak beli orang dengan harta benda. Akidah tolak tepi pun tak apa. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, dia ni, wahai Tuhan kami, dia menyesatkan orang daripada jalan kamu. Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, hancur leburkan harta yang dia ada. Wasdud ala qulubihim. Tutup pintu hati dia. Fala yu'minu. Jangan bagi Fir'aun ni beriman. Hatta yarawul azab al-alim. Sampai dia nampak azab yang besar depan mata dia. Allah Ta'ala terima doa Nabi Musa. Tapi dalam tempoh yang agak lama. Daripada Nabi Musa berdoa, tempoh lama kira lah. Ini 40 tahun lah. Lebih 40 tahun. Daripada berdoa tu sampailah kepada Nuh. Nabi Musa lari daripada dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun kejar sampai tengah laut. Allah Ta'ala tutup. Di situ doa Nabi Musa dimakbulkan oleh Allah. Pada masa itu baru dia nak beriman. Hatta fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Jangan bagi beriman sehingga nampak azab. Bukan makna nampak azab tu baru beriman, tak. Mana sampai ke mapuh, biar mapuh gitu Fir'aun, mana gitu. Boleh faham tu? Tu doa orang panggil, kalau orang silap ni dia panggil, orang Kelantan kata buah kilah. Buah kilah ni maknanya kena buah tu, nak hidup-hidup, nak mapuh-mapuh lah. Kena buah tu sekali. Seorang pendekar ni dia mesti ada buah tu lah sekali. Dia buat itu, kau ni kena hak tu sekali. Tak bangunlah jawab dia. Nabi Muhammad, dia punya buah kilah dia tu dia tak guna atas muka dunia. Dia guna akhirat. Itu syafaat Nabi SAW. Itu besar. Nabi boleh untuk menghancurkan semua, Nabi boleh. Nabi boleh berdoa pada Allah Ta'ala untuk menghancurkan musyrikin Mekah, untuk menghancurkan orang Taif dan siapa saja lawan Nabi. Tapi Nabi ajar kepada diri dia sendiri dan Nabi ajar kepada umat dia, kita ada akhirat. Akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sebab tu Nabi suruh sabar, sahabat kena sabar hidup atas muka dunia, kena tahu ini ujian Allah, sabar tu dapat pahala sebab akhirat tu Nabi nak. Dan akhirat Nabi diberi oleh Allah Ta'ala dengan izin Allah. Nak syafaat siapa boleh, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak bagi pada siapa boleh Muhammad. Kan Nabi hasil daripada kesabaran Nabi hidup atas muka dunia tu. Allahu Akbar. Kita minta kita dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa kana nakir? Maka lihatlah bagaimana besarnya kebencian aku. Nakir maknanya benda tidak disukai. Kalimah nakir ni diguna nak beritahu bahawa azab tu memang tidak disukai. Kamu tak terima azab tu, kamu tak suka. Aku azab kamu ni sebab apa? Allah Ta'ala azab seseorang kerana kebencian dia kepada orang. Kebencian dia. Allahu Akbar. Tak benci kenapa tuan-tuan? Hidup atas muka dunia ni, minum air, makan nasi cukup, tapi tak mau jadi hamba Allah. Kita buat contoh macam kita pelihara anak kita lah. Bagi semua sekali duit, bagi rumah, bagi nak kereta, bagi kereta nak bini, bagi bini. Lawan kita. Kita kata aku bosan sungguh anak aku ni. Marahkan anak. Tu kita marahkan anak tu kata sakit hati sangat dah. Sebab apa anak ni tak ikut cakap kita. Ni Allah. Kita hak bagi pada anak kita tu pun terbatas. Bukan boleh bagi semua. Bukan boleh bagi semua. Kita rasa benci begitu yang amat sangat pada anak. Walaupun dia tu anak kita. Ni kita ni hamba Allah. Bukan jaga masa kecil sebagaimana seorang ibu, seorang bapa jaga masa kecil sampailah dia tu menikah. Dia jaga diri dia sendirilah. Tidak, Allah Ta'ala ni jaga daripada alam rahim lagi. Kalau nak marah, nak azab, bila kamu tak jadi hamba aku, memang patut kena azab. Kenapa? Kerana tak kenal budi Allah Ta'ala. Budi Allah Ta'ala tu dia tidak kenal dengan mensyukuri nikmat Allah, jadi hamba Allah Ta'ala. Dia tak ada benda tu. Sedangkan dalam perut mak dia Allah Ta'ala jaga. Keluar dia tak tahu apa, la ya'lamu
Tak tahu apa satu. Ya la ya'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa pun. Satu patah perkataan pun tak tahu lagi. Mata pun tak nampak. Budak-budak baru lahir tu dia tak tahu apa. Bila dia meningkat besar sikit barulah dia kenal ni muka mak dia. Berdasar kepada hak dia tengok hari-hari. Tengok hari-hari. Macam Mak Saleh dia buat cerita Tarzan tu lah. Tarzan tu ingat beruk 2 ekor tu lah mak ayah dia. Itu cerita Tarzan lah tu, tak ada kena mengenai hadis dah. Mana apa daripada kecil sampai ke besar dia tengok hal tu. Anak kita pun daripada kecil sampai dia besar, sampai dia boleh mengenali ni bapak, hak ni mak. Sebab tu sebelum dia kenal tu, siapa ambil pun dia tak marah. Dia suka, siapa ambil, kawan tu ambil pun dia tak marah. Tapi apabila Allah mencampurkan dia rasa. Yang ni dia boleh rasa, ni mak dia, ni ayah dia. Masa tu dia tak mau pergi dah. Kita ambil sekejap kan, dia tengok mak dia kenal dah. Siapa hak bagi semua tu, kenal tak kenal, rasa tak rasa, Allah. Tiba-tiba kita boleh ada akal, fikiran, boleh cari makan sendiri nak lawan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Fa'aka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Berapa banyaknya kota yang kami binasakan, yang penduduk dalamnya zalim. Kota yang dimaksudkan di sini bukan kota yang dimaksudkan, tapi penduduk kota tersebut. Berapa banyak penduduk kotanya maknanya. Bukan kota tu sendiri tak ada apa, kerah batu situlah, tapi penduduk hak duduk dalam tu aku binasakan dia dengan sebab zalim. Zalim di sini maknanya syirik pada Allah. Itu kezaliman yang paling besar. Fahiya khawiyatun ala urushiha, maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya. Allah. Maksud literal ayat ni, dinding tu jatuh sampai ke bumbung. Ini kerana satu kaum yang telah dimatikan sangat lama sangat, sampai tidak ada orang yang menjaga rumah tu, dia jatuh sendiri. Bumbung tu jatuh. Allah Ta'ala ranapkan sekali, semua sekali. Orang Arab ni dia banggalah, membanggakan Mekah ni. Tapi Allah Ta'ala ingatkan, ada orang lebih hebat lagi daripada pembinaan di Mekah ni, hebat sebab ada Baitullah. Tapi ada orang duduk dalam kota hebat lagi, mati Tuhan kata. Tetap wabi'rim mu'attalatin, dan telaga yang ditinggalkan, berapa banyak telaga yang dibiarkan dahulu oleh penduduknya, habis tinggal ranak. Siapa nak guna? Tak ada orang, diranakkan oleh Allah Ta'ala. Telaga ni satu sumber. Sebab apa Tuhan sebut telaga? Kerana telaga ni satu sumber yang memang orang nak. Di Mekah tu sendiri ada telaga Zam-Zam yang diberkati Allah. Tapi di dalam kota tu 2, 3, 4 telaga, habis tak ada orang. Tak ada orang nak apa? Kerana penduduk negeri tu tak tahu di mana telaga, tak tahu di mana rumah, runtuh habis licin. Macam tak pernah orang duduk di situ. Wa qasrim masyid, wa qasrim masyid, Allah, dan istana yang tinggi, rumah mahligai besar-besar lagi daripada rumah orang Mekah ni, habis. Aku ranak habis licin, kata Allah Ta'ala. Sebab apa? Puncanya tak ikut cakap aku, tak ikut arahan Nabi-Nabi yang aku utuskan. Allah. Lah sekali ayat nombor 46. Afalam yasiru fil ard. Ni. Maka apakah mereka tidak berjalan muka bumi? Tak tengok ke dengan mata hati? Cuba tengok sikit. Hak hancur tu sebab apa? Fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha, atau mereka mempunyai hati, dengan itu mereka dapat memahami. Berjalan, tengok, renung. Jangan tengok mata sahaja, tapi kena tengok dengan mata hati. Au adanu yasma'una biha, ataupun punya telinga untuk mendengar. Gunalah telinga dan ambil dah pengajaran. Fa innaha la ta'mal absar, kerana sesungguhnya bukanlah mata itu buta dah, tapi mata hati hak butanya. Mata itu ada, tapi mata hati itu, apa makna mata hati? Hidayah Allah Ta'ala tak bagi. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi yang buta ialah hati dan dada. Hak butanya mata hati tu. Kalau hati tu tak nampak, kalau mata tu tak nampak, mudah orang bawa, dia rasa ni dia kata, dia tengok, dia tak dapat nak tengok, dia dengar je, dia dengar. Duit, dia kenal duit sebab ada kod dekat duit tu. Dekat duit kita tu dia ada kod dia.
yang macam biji-biji tu lah, dia rasa ni 50, ni 100. Orang buta pun kena juga duit. Orang mata cerah lagi lah kena. Nah, dia tahu hak dia 50, hak dia 10. Allah Ta'ala kata, bukan mata tu buta, mata hati tu tak mahu hidayah Allah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pada esok ayat 47. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi